Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang pasukan Perak, yang mana Melaka menang 2-1 hasil jaringan daripada Sony Nordin dan juga Manuel Ott. Manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Aguero melalui sepakan penalti. Okey, pada perlawanan semalam, Perak telah kalah dan telah dikonfirmkan jatuh ke Liga Perdana untuk saingan Liga Perdana musim 2022 pada season hadapan. Jadi untuk pasukan Perak, welcome to Liga Perdana. Tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Melaka. Apa kekuatan pasukan Melaka dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Melaka. Yang pertama adalah mengenai bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Melaka pada perlawanan semalam, terutamanya di second half. Yang mana bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Melaka United memang sangat-sangat hidup pada perlawanan semalam. Kalau kita lihat di bahagian kiri, Sony Nordin beraksi dengan sangat cemerlang untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke arah pasukan Perak. Dan di bahagian kanan, Faizal Talib juga beraksi dengan sangat-sangat cemerlang untuk mengucang-acirkan bahagian pertahanan kiri pasukan Perak. Cumanya, untuk Faizal Talib ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Antaranya adalah mengenai short passing dan juga crossing, yang mana sekiranya Faizal Talib mampu untuk memperbaiki hantaran lintang ataupun cutback yang dilakukan, maka Faizal Talib akan menjadi seorang winger yang berjaya ataupun yang berbahaya untuk pasukan lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya suka tentang pasukan Melaka United adalah mengenai bahagian tengah mereka, iaitu Manuel Ott dan juga Adriano, yang mana kedua-dua player ni saling memahami antara satu sama lain. Yang mana sekiranya Manuel Ott bertindak untuk memberi support ke bahagian hadapan, maka Adriano akan stay di belakang Manuel Ott untuk memastikan sekiranya Manuel Ott kehilangan bola, beliau tidak perlu bersusah payah untuk patah balik. Sebab apa? Sebab Adriano ada backup untuk membantu ataupun untuk menghalang pasukan Perak daripada melakukan counter attack. Dan sekiranya Adriano yang ke hadapan, maka Manuel Ott akan stay untuk berada di belakang Adriano. Bukannya dia naik support Adriano sama-sama, tak. Sebaliknya mereka berdua ni sering bertukar-tukar tempat. Sekejap Manuel Ott di hadapan, Adriano di bawah, dan sekejap Adriano di hadapan dan Manuel Ott di bawah. Jadi kedua-dua player ni memainkan peranan yang penting di bahagian tengah pasukan Melaka sebagai playmaker untuk pasukan Melaka pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga yang saya suka adalah mengenai bahagian goalkeeper dan juga pertahanan. Yang mana pertahanan Melaka semalam bermain dengan sangat-sangat baik, diketuai oleh Khairul Helmi, dan juga goalkeeper pasukan Melaka United iaitu Khairul Fahmi juga beraksi dengan sangat cemerlang. Walaupun Perak tak ada banyak sangat cubaan, tetapi salah satu penyelamatan yang dilakukan oleh Apek pada first half, iaitu percubaan daripada Adik Raub, telah membolehkan Melaka untuk kembali memenangi perlawanan. Yang dia selamat bola di atas garisan. Itu adalah satu saving yang menarik daripada Khairul Fahmi. Okey, itu antara kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang Melaka. Jadi kita masuk ke dalam apa kelemahan pasukan Melaka. Kelemahan pasukan Melaka pada perlawanan semalam yang ketara juga adalah di bahagian midfield. Macam saya cakap tadi, apa yang saya suka adalah Manuel Ott dan juga Adriano. Yang mana sekiranya Adriano naik ke atas, Manuel Ott akan stay di bawah. Dan sekiranya Adriano naik ke atas, Manuel Ott akan stay di bawah. Tetapi apa yang perlu kita tahu, sebenarnya Manuel Ott dan juga Adriano adalah dua player yang bermain sebagai attacking midfielder ataupun sebagai perancang untuk pasukan Melaka United. Tetapi disebabkan Melaka kekurangan seorang player di bahagian defensive midfielder, iaitu Faris Shah, yang mana Faris Shah semalam gagal untuk beraksi dengan baik di posisi DMF, menyebabkan Adriano dan juga Manuel Ott tak boleh nak bertindak lebih more to attacking, tak boleh bertindak untuk membantu bahagian serangan dengan lebih efektif lah. Tetapi sekiranya Melaka ada seorang defensive midfielder macam Gary Steven Robert sebelum ini, mungkin Manuel Ott dan juga Adriano akan menjadi pairing ataupun duo yang lebih berbahaya di bahagian tengah. Itu yang saya nampak kelemahan pasukan Melaka yang paling ketara. Yang kedua, kelemahan pasukan Melaka yang kedua adalah mengenai bahagian striker, iaitu Giovanni Gomez. Yang mana semalam Gomez beraksi bukan di bawah tahap
aksi yang sebenar. Yang mana Gomez semalam banyak kehilangan positioning dalam kedudukan yang betul. Dia jarang untuk berada dalam kedudukan yang betul sekiranya hantaran dilakukan kepada beliau. And beliau adalah target man, tetapi semalam beliau banyak kali untuk drop daripada position untuk minta bola di bahagian tengah. Jadi sehingga Melaka melakukan attacking di bahagian kanan melalui Faizal ataupun melalui bahagian kiri dengan Sony Node. Hantaran-hantaran lintang yang dilakukan kebanyakannya gagal untuk mencari Giovanni. Dan Giovanni memang tak berada dalam kedudukan yang boleh untuk challenge hantaran yang dilakukan disebabkan beliau lambat ataupun kadang-kadang beliau berada jauh daripada position tersebut. Jadi itu kelemahan Melaka yang paling ketara lah. Kalau tak semalam, Melaka memang boleh menjaringkan lebih daripada 2 gol. Tetapi untuk gol Sony Node dan juga Manuel Ott, memang boleh dikatakan 2 pertunjukan individu ataupun persembahan individu yang sangat menarik. 2 gol yang marvelous, orang kata. Jadi dengan 2 gol tersebut membuktikan yang Melaka mempunyai player ataupun pemain-pemain yang mempunyai individual skill yang sangat baik untuk dipertunjukkan di atas padang. Antaranya seperti Sony Node, Manuel Ott dan juga Adriano. Yang mana player-player ni boleh buat showmanship, iaitu pertunjukan ataupun persembahan individu yang boleh memukau para penonton sekiranya mereka pegang bola. Itu antara kelebihan pasukan Melaka lah. Okey, kita masuk kepada pasukan Perak. Okey, apa yang saya suka dan juga kekuatan pasukan Perak? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Perak adalah mengenai Sergio Aguero. Yang mana semalam Aguero bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Daripada segi work rate, kerajinan, Aguero memang antara pemain yang sangat rajin di atas padang. Dan beliau adalah perancang utama untuk pasukan Perak pada perlawanan semalam di bahagian tengah. Yang mana apabila Aguero dapat bola, dia akan cuba sebolehnya untuk menggerakkan bola ke hadapan dengan begitu laju. Dan dia juga yang akan membuka permainan. Dan dia juga yang akan merencanakan gerakan buat pasukan Melaka. Buat pasukan Perak. Tetapi sayang, Aguero ni dia kurang support di bahagian midfield. Jadi apabila beliau dapat bola, beliau terpaksa untuk membuka gerakan ataupun serangan ke belah kiri ataupun belah kanan pasukan Perak. Jadi di belakang Aguero ni tiada support. Jadi mau tak mau Aguero terpaksa bertindak bersendirian. Jadi kesianlah kat Aguero. Bila dia dapat bola, dia bawa bola pergi depan, tak ada orang kat belakang, tak ada orang kat depan dia. Sebaliknya ada Adib di kiri, ada Syahir di kanan. Jadi mau tak mau dia terpaksa buka hanya ke belah kiri ataupun ke belah kanan sahaja. Itu yang saya suka, yang pertama tentang pasukan Perak. Yang kedua, yang saya suka tentang pasukan Perak adalah 3 player Aguero, Syahir dan juga Adib. Yang mana 3 player ni memang function, memang berfungsi dengan sangat baik di bahagian serangan. Yang mana macam saya cakap tadi, apabila Aguero dapat bola, dia akan melarikan bola ke hadapan dan dia akan membukakan serangan pasukan Perak ke Syahir ataupun ke Adib di bahagian kiri. Jadi apabila Syahir dan Adib dapat bola, mereka akan membuat satu larian di bahagian kanan ataupun bahagian kiri dan mereka akan melakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti ataupun mereka akan cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti bagi mencari gol. Jadi memang 3 player ni memang sangat-sangat rajin, sangat-sangat bagus, sangat-sangat membantu bahagian serangan Perak. Tetapi sayang, pemain-pemain Perak yang lain gagal untuk memberi support kepada 3 player ni untuk memberikan gol kepada pasukan Perak. Tetapi daripada segi gerakan dan juga open gameplay yang dimainkan oleh Aguero kepada Syahir dan juga kepada Adib, memang satu gameplay yang sangat-sangat menarik pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Dan kita masuk ke dalam kelemahan pasukan Perak. Kelemahan pasukan Perak, mereka masih lagi tiada seorang striker tulen yang mampu untuk menjaringkan gol. Macam saya cakap tadi, Aguero, Adib dan juga Syahir telah membuktikan yang mereka mampu untuk menyerang pasukan Melaka dengan baik. Mereka mampu cipta gerakan yang menarik. Tetapi mereka tiada seorang striker yang mana bila bola boleh disuap ataupun dihantar kepada beliau untuk menjaringkan gol. Jadi Perak tak ada pemain tu. Perak tak ada striker macam tu. Perak tak ada striker yang mana bola disuap, dia boleh jaringkan gol. Sebaliknya pemain-pemain Perak 3 orang ni sahaja yang nampak function atas padang pada perlawanan semalam ketika melakukan serangan. Itu kelemahan Perak yang pertama, tiada striker.
kelemahan Perak yang kedua adalah mereka terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Melaka untuk menguasai bola. Pada peranan semalam kita boleh lihat bagaimana gol pertama Melaka dan juga gol kedua Melaka, yang mana mereka terlalu memberi ruang kepada Sony Nordin dan juga Manuel Ott untuk melakukan larian dan untuk melakukan shooting. Jadi apabila mereka terlalu memberi ruang yang besar kepada pemain seperti Manuel Ott, seperti Sony Nordin yang mempunyai kelebihan dan juga advantage daripada segi shooting, daripada segi dribbling, maka dengan mudahnya mereka boleh menjaringkan gol yang bertaraf dunia. And gila, gol Manuel Ott solo daripada bahagian tengah sampai nak masuk kotak penalti pasukan Perak, buat keling gol. Sony Nordin berjaya bawa bola pergi depan sikit, shoot gol. Mana player-player pertahanan Perak? Jadi kelemahan dia kat sini, pemain pertahanan Perak dan juga defensive midfielder pasukan Perak tak dapat dikesan, yang mana mereka tak compact, mereka tak pressure, mereka tak tutup ruang, bahkan mereka membiarkan pemain-pemain lawan untuk aktif berlari di dalam padang tanpa melakukan challenge langsung. Yang mereka lakukan, mereka biarkan. And Sergio Aguero seorang ya yang gol Manuel Ott tu, dia pergi challenge, dia nak tackle Manuel Ott. Tetapi player-player Perak yang lain, mereka biarkan. Sampai Sergio Aguero marah lah dekat player-player Perak sebab biarkan Manuel Ott untuk berlari macam tu. And jadi secara konklusinya, Perak semalam mereka bermain dengan bagus untuk 3 orang di bahagian serangan, iaitu Sergio Aguero, Adib dan juga Shahir. Tetapi mereka tiada striker untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Daripada segi finishing, 3 player ni juga masih lagi kurang. Dan defense mereka bermain dengan sangat-sangat teruk lah di second half, yang mana mereka terlalu memberi ruang, tak compact dan sebagainya. Jadi selamat datang ke Liga Perdana lah. Ada banyak masa untuk hampa perbaiki daripada pihak management sampailah kepada player. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.